Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kenaikan ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan Yesus ya Allah sepanjang hidup sama-sama pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami dunia dan akhirat kami. Warzuqna fahman wasi'an. Berikan kepada kami pemahaman yang luas. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin. Jadikan kami hamba-hamba yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami hamba-hamba yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hakikatnya dialah yang telah mengizinkan pertemuan ini, dan bahkan pada hakikatnya dialah yang telah membawa kita, yang menggerakkan kita untuk hadir sama-sama dalam kuliah pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pandang diri, tuan-tuan ya. Bila kita mengaji tauhid ni sentiasa nak pandang Allah ya. Tidak boleh memandang kepada diri sendiri. Maksudnya kita ni sentiasa berdiri atas maqam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan nampak diri ada kelebihan, jangan nampak diri kuat berzikir, kerana nampak itu semua kurniaan daripada Allah. Itu tauhid itu sentiasa ada. Walaupun saya tak mengajar tuan-tuan ilmu tauhid ni, mengajar ilmu fiqh, tetapi sepanjang perjalanan kehidupan kita, memang kita ni sentiasa kena ada tauhid, kena ada fiqh, kena ada tasawuf. Itu berjalan sepanjang masa. Itu ramuan untuk iman kita. Sempurna iman kita kerana ada Islam, kerana ada ihsan, dan kerana ada syariat. Kerana ada iman, Islam, iman dan ihsan. Jadi alhamdulillah, tentang Allah, syukur kerana Allah yang segala-galanya kembali berdiri. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, jadi kita sambung pengajian kitab kita ni, Munyatul Musallin. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sedikit motivasi untuk kita sebelum masuk kitab ni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang tu adalah fokus hidup kita, tuan-tuan ya. Jadi Allah dah bagi tahu kita dah. Ada dua ayat besar dalam Quran ini yang menjadi fokus matlamat kepada kehidupan kita, tuan-tuan ya. Kita ni memang nak kena ada motivasi, tuan-tuan. Kalau kita tak ada motivasi, kita ni hidup kat muka bumi ni menjalan melanggar lah, tuan-tuan ya. Kita ni memang nak kena ada suatu rangsangan yang kita pegang. Kalau kita pegang perkara tu, kita sentiasa bersemangat, tuan-tuan ya. Apa motivasi yang terbaik bagi orang beriman? Tuan-tuan tak perlulah maknanya nak pergi dengar kuliah sana. Bukan, minta maaf, maksudnya pergi kepada program-program untuk membangkitkan jiwa dan sebagainya. Kita dah ada semua perkara tu, tuan-tuan. Pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan ya. Jadi maknanya motivasi orang beriman ni yang sepatutnya kita sentiasa pegang supaya iman kita ni tak lemah. Kita ni sentiasa bersemangat. Apa tuan-tuan? Motivasi kita dulu. Pertama, motivasi kita ingat kita akan mati. Itu pertama, tuan-tuan ya. Jadi itulah motivasi kita untuk terus beramal. Dan yang kedua, kita ingat kita ada hari akhirat.
Kita ada balasan, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Jadi ini yang kita pegang. Jadi maknanya kita ni nak buat sesuatu pun ingat aku akan mati. Ini motivasi. Malam-malam pun maksudnya nak ikut nafsu pun ingat aku akan mati. Maksudnya yang sentiasa nak beri kita semangat untuk terus beramal, yang ingat kita pada mati dan ingat kita kepada kebangkitan kita. Kalau aku malas ni, esok aku nak bawa apa di hadapan Allah? Kalau aku buang sedekah ni, esok Allah tanya aku nak jawab apa di hadapan Allah? Kalau aku simpan duit banyak-banyak, esok Allah gantungkan harta kat dagu aku, jadi macam mana aku? Jadi tuan-tuan, itu motivasi orang beriman. Kita pegang dua perkara ni, insya-Allah kita tak akan jauh daripada Allah. Kita akan sentiasa bangkit semangat nak dekat pada Allah, sebab kita tahu dunia ni sementara, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Allah ni dia bagi tahu kepada kita tentang kehidupan kita ni dan dengan dua ayat besar. Tuan-tuan nak fokus kita kat muka bumi ni, pertama motivasi tadi tu kita ingatlah sepanjang hidup kita. Suami nak abaikan amanah dia dengan isteri tak berani, sebab dia ingat dia akan mati. Esok Allah tanya dia macam mana, tuan-tuan. Esok kalau dia nak masuk syurga, dia abaikan amanah isteri akan panggil masuk neraka, dia akan masuk neraka sekali. Maka dia takkan berani. Isteri nak lawan suami pun tak berani, sebab tahu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima semua amal ibadah isteri apabila suami itu dalam keadaan tidak redha pada isteri. Itu juga kita dengan mak ayah, tak akan terima semua amal ibadah kita sebagaimana mak kita benci pada kita. Naudzubillah, tuan-tuan kita. Jadi ingat kita berdua perkara ni sentiasa menyebabkan kita ni berjaga-jaga, tuan-tuan. Malah nak zikir pun zikir juga sebab kita nak mati, tuan-tuan ya. Banyak Allah menyebutkan dalam Quran ni, ingatkan fokus kita, tujuan Allah jadikan kita. Pertama, Allah sebutlah dalam surah yang kita biasa dengar, Allah kata, tidaklah aku jadikan kamu wahai manusia dan jin, melainkan semata-mata kamu mengabdikan diri kamu untuk aku. Jadi tuan-tuan, fokus kita dekat dunia ni, tujuan kita Allah nak kita beramal ibadat. Ataupun lebih mudah ni nak bagi faham, kita ni kalau nak bahagia kehidupan dunia akhirat, kita kena jadikan kehidupan kita semua untuk Allah. Kerja kita untuk Allah, perkahwinan kita untuk Allah, dan diri kita untuk Allah. Maksudnya diri kita ni, apa yang ada ni, kembali ibadah kepada Allah. Itu berkat. Mata kita akan berkat, tuan-tuan. Jasad kita akan berkat, kesihatan kita akan berkat, rezeki kita akan berkat, keluarga kita akan berkat. Segala-galanya akan harmoni baik bila kita pandu hidup kita untuk Allah. Lagipun tuan-tuan, kalau kita tak pandu untuk Allah, nak pandu untuk siapa lagi? Kalau kita tak letakkan Allah dalam kehidupan kita, sia-sia tak segala kebaikan kita, tuan-tuan. Rugi. Tuan-tuan pergi kerja setiap hari kan, tak ada kerana Allah, maka kerja kita rugi. 8 jam kita kerja, pergi balik, kita bukan kerja untuk cari redha Allah, untuk kita tolong agama Allah. Ada rezeki kita tak ada niat nak sedekah, maka rugi kerja kita. Kita masing-masing ada kerja. Walaupun perkara tu dia dapat pahala, tapi kita tak niat kerana Allah, jadi sia-sia, tak berkat kan ya. Jadi kita nak semua ni dalam redha, dalam pandangan Allah. Kita ingat maslahat kita, aku dijadikan untuk menjadikan semua ni dalam untuk Allah, ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah katakan kehidupan kita ni, yang tadi ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan ya, aku jadikan hidup dan mati kamu untuk menguji kamu, tuan-tuan. Siapa di kalangan kita yang paling baik amalnya, tuan-tuan? Maksudnya macam mana? Maksudnya Allah akan uji kita. Siapa di kalangan kita yang solat, boleh sebaik-baik amal solat di awal waktu. Mungkin ada orang dia solat tapi pertengahan waktu, maka dia bukan sebaik-baik amal, maka dia gagal lah. Maksudnya mungkin amal dia jatuh lah, tidak sebaik-baik amal, tuan-tuan. Ada orang semayang lah tapi tak sungguh-sungguh nak jaga hati, maka dia tak, maknanya dia kalah dengan ujian. Allah nak uji siapa yang paling baik amal dia. Allah bukan kata aku nak uji siapa yang beramal. Beramal semua orang boleh beramal. Tapi tuan-tuan tengok ni ayat ni, Allah kata aku nak uji kamu, siapa di kalangan kamu yang paling baik dia boleh beramal pada Allah. Kalau semayang yang terbaik. Maksudnya ujian Allah tu siapa yang terbaik. Bukan Allah kata ujian itu siapa yang buat. Kalau siapa yang buat, orang munafik pun mungkin buat, tuan-tuan. Orang yang malas pun dia semayang juga. Tapi Allah tambah, siapa yang sungguh-sungguh dia buat amal ni, dia nak buat yang paling baik. Sebab yang paling baik tu Allah nilai, tuan-tuan kita. Jadi maknanya kita kias pada semua kehidupan kita, tuan-tuan. Dalam keadaan kita duduk rumah tak ada buat apa-apa, Allah uji. Siapa yang nak ingat dia? Siapa yang nak buat hati dia yang terbaik untuk Allah? Dalam keadaan Allah beri rezeki kepada kita, siapa yang dia menjadikan rezeki dia rezeki yang terbaik untuk Allah, ataupun dia simpan banyak-banyak. Jadi semua ni Allah nak uji. Siapa di kalangan kita yang guna rezeki dia, guna kesihatan dia dengan sebaik-baik kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi kehidupan kita dua. Satu, hidup kita untuk Allah.
Fokus kembali pada Allah. Yang kedua, hidup kita bila kita sudah fokus pada Allah, Allah tengok siapa yang paling terbaik. Kalau nafsu tuan-tuan, siapa yang paling kuat melawan hawa nafsu dia? Siapa yang bermudah-mudah dengan hawa nafsu dia? Maka Allah nak tengok siapa yang paling terbaik. Dan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala beri rangsangan kepada kita, tuan-tuan. Allah kata dalam Quran itu, Allah kata semuanya orang yang paling mulia, orang yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata ialah orang yang paling bertakwa, tuan-tuan. Kenapa di situ Allah sebut yang paling mulia, yang paling bertakwa, tuan-tuan? Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita ni daripada segi ketaatan kita ni, maknanya ada yang slow, ada yang terlalu kuat, ada yang terlalu banyak dan sebagainya. Maka takwa kita bergantung sebanyak mana kita bersungguh pada Allah. Jadi kalau kita banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita bersungguh-sungguh kepada Allah, maka tinggilah takwa kita di sisi Allah, maka lebih mulialah kita. Tuan-tuan, mulia kita bukan kerana duit banyak. Banyak orang duit banyak Allah hinakan. Kama tu Allah hina, Firaun Allah hina, tuan-tuan. Walaupun dia agung pada pandangan manusia, manusia tak agungkan dia, manusia takut je sebenarnya, tuan-tuan. Firaun, rakyat dia sebenarnya tak suka dengan dia, tapi dah dia ada kuasa terpaksa. Tapi orang yang dekat pada Allah ni, walaupun dia miskin, tapi orang tengok dia, orang muliakan dia dengan sebab anugerah Allah. Allah bagi anugerah untuk muliakan orang ni, bukan kerana dia takut dengan orang ni, tapi memang kasih sayang dia pada orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, orang yang mulia, semuanya Allah muliakan orang tu yang banyak beramal ibadat, yang kuat berzikir, yang kuat melawan hawa nafsu, yang solat sungguh-sungguh, yang menjadikan amalnya sebaik-baik amal di sisi Allah. Itu motivasi untuk kita, tuan-tuan, ya. Kalau yang lepas, minggu lepas saya dah sebut dengan tuan-tuan, bagaimana kita beramal ibadah, mesti beramal seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kita beramal ikut kita lah, tuan-tuan. Macam kita angkat tangan berdoa, Allah nak kita angkat tangan macam mana? Adakah Allah suka kita angkat tangan kita letak kat lutut? Adakah Allah suka kita angkat tangan begini? Kita nak buat ni jangan ikut kita. Ikut kita suka hati kita nak pegang gitu. Aduh, maksudnya letak kat hidung gitu kan. Kalau ikut kita, macam-macam fashion lah kita ada, macam-macam cara lah kita ada. Tapi kalau kita kata Allah ni nak aku macam mana angkat tangan ni? Satu lagi, tuan-tuan, saya suka sebut dengan tuan-tuan, kalaulah Allah ni dah bagi bibir kita hari ni untuk bercakap, urusan dunia kita selesai banyak perkara, tuan-tuan. Bibir kita ni maksudnya boleh menguruskan hal jual beli kita hari ni. Kita boleh makan, minum, saya beli ni, saya nak beli ni, kan kita bercakap untuk urusan jual beli, untuk urusan pekerjaan kita. Banyak yang kita guna bibir kita bercakap ke perkara dunia, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau dah Allah permudahkan urusan kita dengan perkara yang lain dengan lidah kita ni, tuan-tuan, maka bila kita nak gunakan lidah kita untuk Allah pula, gunakan yang sebaik-baiknya. Maksudnya kalau kita baca Quran tu baca sungguh-sungguh, jangan baca mana-mana. Saya bagi kiasan macam tangan sama, tuan-tuan. Tangan kita hari ni banyak mana dah kita manfaatkan. Pegang motor, pegang steering, kan? Kekuatan ni adakah kita yang pegang? Dah Allah yang pegang, tuan-tuan. Tangan kita ni kekuatan kita boleh pusing steering ni Allah. Kalau Allah tarik, nak pusing tak boleh. Tangan kita tiba-tiba jam ke, stroke dan sebagainya, kan. Maksudnya hari ni banyak dah Allah bagi nikmat tangan, nikmat kaki dan sebagainya, tuan-tuan. Untuk urusan kemudahan dunia kita. Kita makan hari ni guna apa, tuan-tuan? Kita makan tangan juga, sama ada pakai jari ke, pakai sudu ke, pakai tangan juga lah, kok mana-mana pun, tuan-tuan. Jadi tangan ni buka pintu rumah kita, kemudian macam-macam lah, tuan-tuan, tangan kita ni. Tiba-tiba bila Allah panggil untuk kita berdoa, tangan yang Allah permudah segalanya, bila kita nak guna untuk dia, di bawah saja, di sini saja, tuan-tuan. Jadi maksudnya mana sifat hamba kita dalam kita mengenang budi Allah? Mana kehambaan kita dalam mengenang budi Tuhan? Allah budi dia bagi urusan kita mudah dengan tangan kita ni. Tapi tiba-tiba bila kita nak pergi untuk dia, kita sekadar. Kalau angkat tangan ni, Allah, gitu je lah. Contoh, tuan-tuan, tak lah, kan. Ini bagi contoh je, tuan-tuan. Tuan-tuan ni dah faham dah pengajian-pengajian saya ni. Jadi tak buat dah benda-benda gitu, tuan-tuan. Jadi kita fikir, maksudnya mata kita, badan kita ni banyak dah urusan dunia, Allah tolong kita. Jadi mana budi kita nak balas jasa Allah? Kalau kita solat ni, tuan-tuan, mata kita ni Allah redha, tengok mana? Tengok tempat sujud. Mata kita di luar solat, Allah dah beri dah. Tengok tu, tengok ni, kan. Tengok dunia, tengok duit kita, tengok makan minum. Ni mata ni Allah cerahkan. Walaupun kita tak ingat Allah pun, mata kita ni tak ada benda subhanallah, alhamdulillah, tak ada lah.
Kita duduk senyap gitulah dengan biji mata kita ni, tak ingat Allah pun. Tapi tuan-tuan, walaupun kita leka dengan Tuhan dan sebagainya, sepatutnya kena ingatlah sepatutnya. Tapi tak apa nak macam kita lalai, tuan-tuan. Tapi bila kita semayang, paling-paling tidak pun ingat Allah masa tu, tuan-tuan. Jadi mata ni banyak dah Allah tolong. Bila semayang, Allah nak tunjuk tengok tempat sujud, tengoklah tempat sujud. Jangan lagi mata nak tengok dunia, nak tengok dinding, nak tengok kain orang kan, nak tengok baju warna orang. Tak habis dunia lagi mata kita. Jadi mengenang budi Allah pada semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab tu bila kita masuk tauhid sikit-sikit, tuan-tuan, kita punya hati ni akan rasa sebab bila kita ingat baiknya Allah pada kita, kita ni sikitnya kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut tu sentiasa ada semangat pada diri tuan-tuan untuk baiki hubungan dengan Allah. Kerana pada hakikatnya kemuliaan, kebahagiaan hanya ada pada sisi Allah. Kalau tak dapat Allah, benda-benda lain yang ada ni takkan menolong kita untuk bahagia. Tapi kalau kita dapat Allah, Allah muliakan hidup kita, semua yang lain ni akan jadi khadam kita. Betul? Akan jadi khadam kita. Allah memudahkan semua urusan. Kalau kita tak dapat Allah, semua yang ada pada kita ni menyusahkan kita. Harta serabut kita, betul? Ada harta pun tak berkat, pening kepala kita. Allah buat jadi susah kehidupan kita. Tapi kalau kita baik dengan Allah, semua yang ada pada kita ni di bawah tapak kaki kita memudah. Jadi Allah memudahkan semua urusan kita, insya-Allah. Baik, jadi kita tengok sambung kitab ni. Saya ni suka bagi mukadimah nasihat saya gitu, dan biasalah mukadimah tu kena ada nak bagi suntikan kepada kita. Seterusnya hari ni kita tengok kata Syekh Al-Qatani. Syekh Al-Qatani ni ulama besar wali Allah banyak kita hakikat yang dikarang oleh Syekh Al-Qatani Jadi kata Syekh Al-Qatani ni, hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya dan mendirikan seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Tentang semayang ni kita buat seperti mana yang Allah kehendak dan seperti mana yang ditunjuk oleh Rasul. Yang tu saya ingat saya dah terang dengan tuan-tuan sebelum ni, kuliah-kuliah kita yang lama-lama. Saya dah tunjuk dengan tuan-tuan cara semayang yang betul-betul Nabi tunjuk macam mana. Jadi kalau kita semayang, jangan ikut kita, ikut Nabi aja. Tangan kita kat mana, jari kita kat mana. Saya dah sebut daripada akad takbir sampai bagi salam. Tak tahu tuan-tuan ingat ke tak tu. Kalau tuan-tuan amal, tuan-tuan ingat lah. Kalau tak beramal, tak ingat, tuan-tuan ya. Angkat tangan ni saja ada 3, ingat tak tu? Ulang kaji balik lah, cari balik. Ni ada 3, bawah ni ada 6. Ni bawah ni ada 6, tuan-tuan. Kemudian tangan kita ketika mana rukuk dekat mana. Sebab tu bila kita ada ilmu, kita amal, kita tak akan lupa. Tapi kalau kita tak amal, dia lupa, tuan-tuan ya. Ketika mana sujud, tangan kita kat mana dan sebagainya. Saya yakin insya-Allah tuan-tuan beramal dengan semua perkara tu Jadi kita berdirikan semayang seperti yang Allah kehendak, seperti mana Rasul nak. Nabi ditunjuk pada kita pergerakan 2. Adapun Allah, dia nak kita solat ni zahir batin. Tuan-tuan ya, Allah nak dulunya. Jadi kita solat ni jangan zahir saja, batin pun kena kuat juga Itu lebih penting, kena ikhlas, kena khusyuk gitu. Kena rasa rendah diri, kena rasa takut, hina dan sebagainya. Dalam kitab ni nanti ada, dia perincikan semayang kita, batin kita dengan Allah macam mana. Kita akan masuk tasawuf bab tu, tuan-tuan ni. Hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Tahu dan mengerjakan segala rukun, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, apa maksud Syekh Al-Qatani ni? Saya suka baca kitab Syekh ni sebab setiap dia punya tulisan-tulisan ni maksudnya cukup hebat. Seolah-olah macam dia menulis ilham daripada Allah, bukan daripada diri dia. Kalau tengok dia kata apa? Hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan. Kalau orang tak boleh nak selami kata-kata Syekh Daud ni, dia akan baca gitu kan. Hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Baik, kita kena kerjakan rukun dengan sempurna, itu saja. Kenapa Syekh Daud sebut mengetahui dan mengerjakan? Kenapa perlu 2 perkataan tu? Tuan-tuan, sebab tu orang yang mengarang dengan hati yang ikhlas ni, tulisan dia cukup memahamkan kita dengan perkara yang luas. Walaupun dia tulis sikit, tapi kepahaman dia luas. Ya? Kenapa perlu ada mengetahui dan mengerjakan? Sebab tuan-tuan, hari ni ramai orang semayang, dia tak tahu mana rukun. Dia tak tahu. Tuan-tuan, tak tahu mana sunat, mana rukun.
Bahkan dalam kitab fiqh kita, dalam ulama-ulama fiqh kita kata sampai hari ini tuan-tuan, kalau kita ni sembahyang tak boleh beza mana wajib mana sunat, sembahyang kita tak sah. Bahaya tuan-tuan ni yang kita risau tu. Maknanya sembahyang kita ni Allah tak terima kalau kita tak boleh beza, tak tahu mana rukun wajib mana sunat. Tuan-tuan ya. Dia rukun wajibnya ada 3 tuan-tuan, kita kena tahu. Satu rukun qalbi ni. Rukun qalbi kena tahu mana yang dikatakan wajib bagi qalbi itu. Yang kedua rukun qauli, rukun bacaan. Bacaan ni mana yang dikatakan wajib bacaan ni. Adakah semua wajib? Kena tahu, kena beza. Tuan-tuan. Bahkan kalaulah kita i'tikad yang wajib itu sunat, sekarang ni sembahyang kita tak sah. 40 tahun sembahyang tak sah. Contoh, ataupun dia i'tikad yang sunat itu wajib pun tak sah juga. Sebab dia lari i'tikad, tak betul. Salah Contoh, dia anggap bacaan lepas Fatihah tu wajib. Kalau dia tak baca, dia rasa berdosa. Padahal tu sunat. Dia i'tikad gitu, kata ulama tak sah. Sebab maksudnya dia beriktikad benda yang tak betul. Maknanya hukumnya lain, dia tukar pada perkara yang lain. Dan sebab tu kena tahu. Sebab tu maknanya orang yang sembahyang ni, dia kena tahu mana rukun, mana sunat, baru sah sembahyang dia. Yang ketiga ialah rukun fi'li. Fi'li ni kita tuan-tuan ya. Dia kalau rukun tadi ada 5 sahaja yang wajib. Yang lain semua sunat. Ulang kaji sikit tuan-tuan. Ulang kaji sikit lah. Yang wajib pertama apa tuan-tuan? Ni rukun qauli ni. Rukun qauli kalau qalbi senang dia, qalbi 2. Rukun qalbi wajib 2. Apa pertama? Maknanya tak ada ni tak sah sembahyang kita. Niat. Baik, niat betul. Kedua, ni hati. Khusyuk. Ataupun ikhlas lah. Dua-dua ikhlas dan khusyuk. 3 tu sebenarnya tuan-tuan. Tapi yang paling penting niat lah. Maksudnya di sisi Allah pertama niat, yang kedua ialah khusyuk, yang ketiga ialah ikhlas. Ni di sisi Allah Kalau zahir ni maknanya saya masuk kita solat dengan fokus hati kita, aku nak solat sehingga Allah terima sembahyang aku. Jangan solat nak sah fiqh je. Yang tu orang munafik tu sah sembahyang dia. Dan kita tak nak solat sekadar kita sah di sisi syarak. Air wuduk betul, sembahyang betul, semua memang sah Tapi kita nak solat sehingga solat ni sampai pada Allah, Allah ambil, Allah terima. Kita nak solat sampai gitu. Niat kita solat supaya Allah terima, bukan sekadar syarat terima. Jadi solat bagaimana yang Allah terima? Maksudnya mestilah ikhlas, bukan kerana manusia, bukan kerana pangkat, bukan kerana jawatan, bukan kerana apa-apa. Maksud kita contohlah tuan-tuan. Maksudnya kalau kita sebagai Bilal, kita sebagai imam, memang kita datang surau, bukan contohnya. Mana kata kalau bukan Bilal kita pun kita datang. Itu maksudnya ikhlas. Maknanya kalau kita tugas contoh Bilal, kita datang awal. Bila kita tak Bilal, kita datang awal. Maksudnya kita datang awal tu kerana jawatan Bilal saja. Time-time lain kita datang, bukan tugasan kita, contoh jadi ni tak ikhlas. Maksudnya kita buat kerana kerja kita, bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, Allah tuntut kita sentiasa di awal waktu lah. Jadi gitulah contohnya tuan-tuan ya. Jadi kita semua pun sama lah tuan-tuan ya. Dia orang ada jawatan ni, dia ada ujian sikit lah. Sebab ujian jawatan tu kadang-kadang adakah buat kerana jawatan ataupun kerana Allah. Kita yang makmum ni tak ada ujian tu sangat, bukan ujian jawatan, tapi kadang-kadang ujian lain pula. Datang kerana nak jumpa kawan, datang malam ni ada makan, contoh tuan-tuan mana cuma ada makan, contoh datang benda lain pula. Dia macam-macam, masing-masing punya martabat, masing-masing punya syaitan lah tuan-tuan ya. Jadi itu ikhlas. Yang kedua, yang ketiga khusyuk. Kalau tak khusyuk jadi macam mana tuan-tuan? Apa sembahyang kita? Ikhlas dah, niat betul dah, tapi tak khusyuk. Apa jadi sembahyang kita? Nabi berbeza hadis. Ni hadis sahih Nabi tu Jadi kain buruk, gelap, hitam. Bila maknanya sembahyang ni zahirnya cantik, buah apple, dalamnya busuk. Sebab dunia ingat tu berkhayal macam-macam, dalam tak ada isi. Bahkan ingat benda dosa dan sebagainya, yang tu lebih buruk sembahyang tu. Jadi sampai kepada Allah kosong. Bila kosong Allah nak pakai. Kata Imam Ghazali apa? Kitab ni saya ikut rasa kitab ni dah belum sampai lagi, depan nanti tuan-tuan ya. Sebab tu saya suka baca kitab ni, sebab dia banyak menjurus kepada tasawuf. Kata Imam Ghazali, kita sembahyang, kalau biar sembahyang kita hati tak ada kepada Allah ni tuan-tuan, ibarat kata Imam Ghazali macam kita bagi raja yang mulia, raja yang agung,
satu manusia tuan-tuan ya. Khadam kita katakan, kata Imam Ghazali, raja bagi raja satu khadam yang mati, bangkai. Dia lah raja. Jadi kata Imam Ghazali, kita telah memperendahkan martabat raja. Bagi mayat buat apa? Kata Imam Ghazali, semayang ada tapi roh tak ada. Ibarat kita sembah pada Allah, benda gitu lah. Jadi itu syarat rukun qalbi. Kalau rukun qauli 5, tuan-tuan. Maksudnya rukun qalbi tadi beserta dengan rukun qauli ni kena sama jugalah. Rukun qauli 5 apa dia, tuan-tuan? Pertama, ni adalah perkataan. Ulang kaji ni, tuan-tuan ya. Sebab kita tak nak semayang kita ni takut tak sah kerana tak beza antara wajib dengan sunat. Rukun qauli pertama, lafaz lah, lafaz. Allahu Akbar, satu. Bukan angkat tangan tu. Itu perbuatan, ni lafaz. Itu yang wajib lah. Yang lain ni semua sunat, mudah je. 5. Kedua, Al-Fatihah. Kedua, ni jangan takut jawab dia, tuan-tuan. Ya, senyap ke ni. Nombor 3, rukun qauli yang wajib kena ada. Tak ada ni tak sah mayang kita. Tahiyat. Okey, yang ketiga tahiyat. Keempat, keempat selawat. Yang terakhir salam. Betul tu. Okey, tu ingat tu. Tuan-tuan ni. Jadi rukun qauli yang mesti ada, yakni takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama saja. Adapun Allah Akbar yang lain tu semua sunat hai'ah. Jangan kita kata Allah Akbar ni wajib ni. Kalau tak baca Allah Akbar tak sah sembahyang kita. Habis sembahyang kita. Kita niat rukun jadi salah. Kita i'tikad rukun tak betul sembahyang kita. Mana kata kalau takbir lain tu kita senyap dia. Senyap tu tak baca apa-apa. Rukun tu tak ada sebut Allah Akbar, senyap. Sah sembahyang. Sah sebab dia bukan rukun. Sami Allahu liman hamidah. Imam tu tak baca Allah Akbar, sampai sujud diam je dia. Imam ni contohlah tuan-tuan. Soal sembahyang, soal salah, kita turun je lah. Kalau dia turun kan, dia tak baca Allah Akbar. Allah Akbar tu sunat hai'ah, bukannya sunat abad, sunat hai'ah. Sunat abad ada apa? Ada 8. Tak boleh sunat dalam salah baik. Kemudian Fatihah wajib. Kemudian yang ketiga ialah at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat Nabi nombor 4. Jadi selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam tahiyat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tahiyat awal tu yang tu sunat abad. Dia bukannya rukun bacaan untuk tahiyat awal. Tahiyat awal tu sendiri memang sunat kan, tahiyat awal sunat ya. Tahiyat awal tu sunat, dan bacaan tahiyat tu mesti sunat sebab sunat kan. Dan Allahumma shalli ala Muhammad tu sunat abad. Tapi kalau tahiyat akhir paling kurang selawat Nabi lah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tu wajib lah rukun dia. Wa ala ali sayyidina Muhammad tu sunat abad. Tu sunat abad. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sempurnalah ya selawat tu. Kemudian kama sallai tu yang tu semua sunat hai'ah. Jadi yang wajib, yang rukunnya itulah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu lebih sempurnalah sebenarnya. Kemudian yang terakhirlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 perkara. Adapun perbuatan, rukun perbuatan semua melainkan duduk antara, bukan duduk tahiyat awal. Rukun perbuatan sembahyang semua sekali, melainkan mana berdiri, rokok, i'tidal, itu semua rukun, tak boleh tinggal. Kalau tinggal tak boleh ganti dengan rukun ni tuan-tuan. Kalau tertinggal tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Kena faham tu. Kalau tinggal dia ada, bukan batal tak, balik kepada tempat semula. Tu kena faham Kalau sunat abad, contohnya kunut, tuan-tuan, dia yang boleh ganti dengan sujud sahwi ni hanya sunat abad. Boleh ganti, maksudnya bila kita buat sunat abad tadi, maka bila kita buat sujud sahwi tadi, maka sunat abad kita selesai. Maknanya dapat juga pahala sunat abad yang kita tinggalkan. Contoh kunut tinggalkan, kita ganti dengan abad, maka ditampunglah kunut tadi dengan abad tadi, pahalanya Allah bagi jugalah. Tuan-tuan digantikan kalau lupa. Tapi rukun tak boleh ganti gitu. Kalau contohnya katalah imam dilupa nak rukuk kan, tiba-tiba dia sujud terus, dan makmum dia subhanallah, bangkit balik
Dan dia kalau rukun tertinggal, kita wajib balik kepada rukun tu dan buat balik rukun tu. Yang ni panjang pula. Tuan-tuan, ni perkara ni saya pernah terang rasanya dengan tuan-tuan. Perkara ni panjang dalam kitab Mathla'ul Badrain. Dia sebut panjang rukun ni. Saya cerita dengan tuan-tuan sedikit takut berlaku. Takut berlaku. Katalah contohlah, kalau kita biasanya dalam keadaan diri ni payah kita nak lupa. Biasa kita lupa rukun kat mana biasa. Kita tak buat rukun tu, kita tinggal kat biasa mana. Jarang orang tak rukun tuan-tuan, tiba-tiba sujud. Jarang berlaku gitu. Tapi nak berlaku boleh juga, terjadi juga kan. Tapi jarang lah. Biasa dia akan berlaku bila? Dia akan berlaku tu biasanya. Kalau yang akidah pun biasanya orang buat. Dia biasa berlaku ketika mana sujud. Dia lupa untuk duduk antara dua sujud. Dia sujud kan, daripada rakaat. Ni orang tak khayal, tak khusyuk, dia akan jadi macam ni lah. Dia sujud baru rakaat satu ni, dia sujud, dia lupa dia tu sujud baru sujud satu. Ni biasa berlaku pada saya pun kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kelam kabut ada macam-macam hal urusan ni, kadang-kadang syaitan datang, kita jadi confused. Kita sujud bangun terus, kita tak duduk antara dua sujud, tak sujud yang kedua tu. Kadang-kadang lupa kat situ. Kadang-kadang kita sujud, kita lupa, aku ni dah duduk antara sujud ke belum, ke dah sujud dah. Jadi confused kat situ. Ataupun tak perasan tengah subhanallah Allah naik terus. Kalau kita teringat, balik semula. Aku belum sujud lagi, turun balik. Tapi kita kalau rukun ni, dia tak boleh ragu-ragu. Dia kena yakin. Kalau ragu-ragu tu, nak ambil ragu-ragu tu, biar ambil 70%. Kalau 50-50 tak boleh. Maksudnya aku ni sujud yang kedua ke sujud yang pertama kan? Rasa yakin sujud kedua dah ni, ambil sujud kedua. Kadang-kadang kita semayang seorang, siapa nak kira kan ada makmum belakang kan? Kalau ada makmum, kita boleh tunggu makmum kata subhanallah. Kalau seorang kita tak yakin sujud satu ke sujud dua ni kan? Kalau kita yakin memang baru sujud satu, turun balik, sujud satu, maka duduk antara dua sujud balik lah. Tapi katalah ada orang dia memang bukan yakin, tak yakin, dia tak slow, tiba-tiba diri kan. Kadang-kadang dia jadi macam tu, kadang-kadang dia jadi macam tu kan. Subhanallah, diri lah kan. Kalau ingat turun balik, maka selesaikan macam biasalah. Baik, ni kalau tak teringat, dia dah bangun rakaat kedua, dah rokok balik, dah sami Allah, tuan-tuan. Baik, sami Allah ni, i'tidal ni rakaat kedua ni, tuan-tuan. Pada rakaat satu tadi, ni nak main otak sikit ni kalau tuan-tuan gantuk habis kan. Tak nampak lah apa saya sebut ni. Kena fokus sikit. Saya nak bagi bayangan kat tuan-tuan ni. Rakaat satu tadi baru sujud sekali, baru sekali sujud naik atas. Dia rokok, i'tidal. Lepas i'tidal ni dia akan sujud balik kan. Baik, kalau diingat sebelum sujud tadi tu, sujud tu balik tu, dia ingat masih i'tidal kan, maka walaupun masih i'tidal, dia kena turun balik. Dia kena turun balik untuk sujud itu, maka sujud tu baru kira sujud tamu balik. Ataupun di tengah rukuk ni, aku ni tadi baru teringat gitu. Mana ingatan dia baru datang. Turun khayal kita baru ingat masa tu, turun dia berangan tuan-tuan. Jadi rukuk tu dia baru teringat, aku tadi sujud tamu, tak ada baca Rabiul Fili. Dia memang yakin. Maka dia buat macam mana? Daripada rukuk tu turun lah, terus kembali pada sujud yang satu tadi itu. Maka dia terus itu Rabiul Fili balik dan seterusnya. Maka dia naik pada rakaat yang kedua. Ini dalam kitab Mathla'ul Badrain ada sebut. Tapi kalau dia dah masuk rakaat kedua kemudian dah i'tidal, kemudian sujud balik dah. Dia pun dah sujud balik, dia perasan, aku di rakaat pertama aku rasa macam baru sekali aku sujud ni. Yang ni maknanya sujud aku yang kedua ni baru teringat yang belakang tadi. Maka sujud yang tu adalah sujud yang tadi tu. Dia tak kira rakaat kedua dah tu. Sujud yang dia sampai sujud balik tu tuan-tuan yang tu dikira rakaat satu tadi. Sebab sujud yang awal tadi tu tak sempurna dah. Jadi sujud yang sekarang ni pun tak boleh dikira. Dikira kembali balik pada yang satu. Maka dia kena duduk Rabiul Fili, sujud balik, dan dia kena bangun terus untuk baru rakaat yang kedua. Faham tak? Itulah cara dia gitu. Dia macam ni tuan-tuan. Selagi mana rukun kita tu tak selesai, gini, ada lompong satu, maka semua rukun-rukun yang kita buat lepas tu semua tak sah. Maksudnya tak dikira. Sebab lompong tu tak ditampung. Selagi tak ditampung, yang lepas tu tak kira lah. Contoh macam kita ambil wuduk juga. Kita ambil wuduk ni,
Kita lupa basuh tangan kiri. Lupalah. Kalau kita basuh kepala tu, sah tak kepala? Tak kira. Basuh kaki. Aku tak basuh tangan kiri balik tadi. Jadi macam mana? Balik kaki balik lah. Basuh kaki balik. Adakah kita kena ulang balik? Tak payah. Muka sah dah. Tangan kanan sah dah. Tangan kiri je. Jadi kita mula tangan kiri balik. Kemudian mula balik kepala, mula balik kaki. Mana kata kalau kita ni terus sampai kaki dengan keadaan yang ni tak dibasuh lagi, maka oleh kerana yang ni kurang, yang ni tak kira, kaki tak kira. Sebab ada pompong satu. Jadi rukun ni dia tak boleh kita nak tampung dengan sujud sahwi. Allah lupa sujud pertama kan, kita pun tak apalah hujungkan sujud sahwi lah. Tak sah sembahyang kita. Dan kita bagi salam tak sah. Kalau kita belajar sekarang qada balik gitu tuan-tuan ni, dia kena ganti balik. Ada orang dia tak tahu macam mana. Kalau macam mana nak buat kan? Dia berhenti sembahyang, dia sembahyang baru kan. Tu orang yang tak tahulah. Kalau sembahyang baru, keluar sembahyang boleh juga, tapi itu bukan kaedah yang diajar oleh ulama fiqh Dia tak tahu, dia berhentilah kan, angkat kaki baru Allahu Akbar kan. Dah tak tahu sangat nak buat macam mana. Tapi tak betul lah kaedah tu. Khasnya kepada imam lah. Kalau imam jadi macam tu kan, macam mana dia tak tahu nak buat apa, imam kena keluar lah. Dia pergi belakang, makmum yang tahu naik nanti cara-cara tu lah. Tapi tambah rakaat lagi lah. Tambah lagi lah. Bukan kalau kita kurang kita bangun buat balik tu mana kalau ikut kita dia tambah lebih lah. Tambah lebih ya. Lebih lah itu ya. Maksudnya rakaat satu tadi kan dengan dua tadi, dua tu tak ada lah sebab dah ganti pada satu. Jadi naik tu naik 3 dah sebenarnya. Tapi naik 3 tu tak kira 3, dia bokeh 2. Dia dah tambah segi perbuatan kita tu lah tambah lah. Tambah. Tapi dia boleh, maknanya dia boleh adjust gitu kan. Dia boleh adjust macam tu. Jelas kan? Tapi kalau isu yang tu, isu yang makmum dengan imam boleh sepakat buat lah. Kalau contoh imam, ni berlaku juga kadang-kadang rakaat keempat. Kalau kita sembahyang seorang, okey, ni kes lain sikit katanya. Sembahyang rakaat keempat, kita baca Fatihah secara sir kan. Imam pun baca sir, makmum baca sir. Maksudnya kita tak dengar. Kalau kita sembahyang seorang, baik tak ada masalah. Kita sembahyang seorang, kita lupa baca Fatihah rakaat keempat tu. Kita khayal baca surah apa kan. Kita berrukuk, padahal Fatihah tak baca, rakaat keempat ni kalau seorang sujud dah. Aku tak baca Fatihah tadi, aku baca apa? Aku baca surah Al-Nashrah contoh kan. Kita teringat baca Al-Nashrah. Nak baca mana? Bangkit balik kan. Bangkit balik dan kita pun baca Fatihah tu. Tu kalau seorang. Kalau imam, imam tak boleh. Imam tak boleh tuan-tuan kan. Imam lain sikit. Tiba-tiba dia khayal seorang-seorang dia kan, teringat benda kat dia. Dan dia pun rokok dah. Kemudian dia sujud dah. Dan makmum tak tahu, dia lupa baca Fatihah. Dia lupa baca Fatihah tu. Dia boleh balik tak? Dia tak boleh balik. Sebab makmum semua selesai, dia seorang tak betulnya. Tapi kalau rukun tadi apa semua tadi tu, dia boleh balik. Kalau makmum ikut dia, maka makmum salah. Kalau perbuatan sama, semua akan buat. Faham tak? Kalau perbuatan semua akan buat perkara yang sama. Sebab imam buat, makmum buat lah kan. Kalau cuma biasanya tak berlaku sebab ada makmum yang akan tegur lah. Kalau sujud yang pertama tadi kan, kalau imam naik, makmum pasti akan subhanallah, subhanallah, gitulah. Maka ada tugas. Tapi kalau Fatihah, mana makmum tahu? Imam baca Fatihah ke tak baca Fatihah kan? Mana makmum nak tahu? Benda dalam hati, benda secara perlahan gitu. Imam teruskan. Ini lain sikit. Imam teruskan sembahyang sampai rakaat yang keempat. Imam raikan makmum, biar makmum baca at-tahiyat sampai habis. Tapi imam lepas tu dia kena naik balik. Dia naik rakaat yang kelima untuk baca Fatihah dia. Sebab dia tak baca Fatihah empat tadi. Tu cara dia. Dan makmum dia boleh boleh dua keadaan. Sama ada dia ingat imam ni lupa rakaat, maka dia sebut subhanallah. Subhanallah kan. Dia mana tahu imam tu tak baca Fatihah tadi kan. Jadi sebut subhanallah. Tapi imam jangan turun lah. Imam tahu dia lupa Fatihah tadi, maka dia jangan turun. Dan makmum kalau tengok imam tak turun, makmum dah tahu imam ni mesti lupa baca Fatihah tadi. Ada rukun yang dia lupa nak baca kan. Maka makmum kalau nak dapat pahala jemaah sampai habis, tunggu
tunggulah imam selesaikan rakaat yang kelima dia, tapi bukan rakaat kelima, tu rakaat keempat dia sebenarnya yang dia lupa tadi tak baca. Maka tunggu sampai imam duduk tahiyat akhir, imam assalamualaikum, barulah makmum assalamualaikum. Habis tu makmum nak baru ustaz kan, doa lah. Doa lah sebab tahiyat akhir ni adalah tempat yang sunat untuk kita berdoa banyak-banyak. Doa lah sebagaimana imam tu tak selesai, doa lah kita, zikir ke apa semua kan, doa banyak-banyak lah. Tu cara dia lah, cara dia. Adakah kalau kita ada kampung yang ketika tinggal tu, adakah kita dibilang sujud sahwi? Betul. Bagus ni, maknanya kita dah lupa dari itu, kita sunat sujud sahwi. Sebab kita dah lupa lah, bila lupa sunat sujud sahwi. Dan begini tuan-tuan, Imam Nawawi sebut dalam kitab Imam Nawawi lah. Kata Imam Nawawi, bila imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, kita kata tak payah sujud sahwi, itu salah dia kan. Dia yang lupa baca Fatihah, apa benda pula aku nak sujud sahwi. Kita tak sujud sahwi, batal sembahyang kita. Dia bukan hilang pahala jemaah. Kita tak sujud tu, sembahyang kita batal, kena angkat takbir baru. Tu kita kena faham hukum sembahyang ni. Ada hukum sembahyang ni tuan-tuan. Kalau kita buat haram, sembahyang kita masih sah, tapi haram perbuatan kita, makruh, pahala tak ada. Contohnya imam rokok, kita rokok Allahu Akbar, sama, makruh tu. Ataupun imam rokok, kepala imam tak sampai dah, Allah pak sampai dah, imam tu lambat. Contohnya kita pun dah pak sampai dah. Sebab tu kita kena selesai, kena tunggu imam selesai tu, Allahu Akbar, baru kita turun. Kalau tidak, kita takut kita muda-muda ni mendahului imam, hukum kita sampai mendahului imam haram. Bahkan ada hadis Nabi yang mengancam perkara ni. Nabi kata bangkit dalam keadaan keldai, kepala keldai, tuan-tuan. Jadi perbuatan tu haram, tapi sembahyang tak batal. Tapi sujud sahwi, bila imam sujud, kita tak sujud, batal sembahyang. Maksudnya kena angkat takbir baru, keluar sembahyang balik kan. Hampir 4 rakaat, tak kira kan, batal. Kata Imam Nawawi, ila batal sembahyang. Jadi walaupun makmum tak buat salah tu, tapi disebutkan dalam jemaah ni, kesalahan imam adalah ditanggung juga oleh makmum. Apa yang imam buat salah, kita tanggung. Sebab tu imam ni dia punya amanah ni besar. Bukan setakat kesalahan kita pun, makmum tak apa, kesalahan tu biasalah tuan-tuan, semua manusia. Nabi pun ada gitu juga kita. Cuma yang paling penting, imam ni satu lagi perkara yang memang semua orang takut. Saya pun imam juga, imam 4 tuan-tuan. Jadi satu lagi perkara, kalau imam ni tak khusyuk dengan Allah, ataupun Allah tolak sembahyang ni, semua kena tolak mereka. Itu satu lagi kita takut. Sebab apa yang imam buat ni, itulah yang akan sampai pada Allah. Dia salah pun makmum dah tanggung salah dia. Imam sujud sahwi, kalau dia bacaan, contohlah bacaan Fatihah dia tak sah, kita pun ikut tak sah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kata kita yakin dah, imam ni baca tak betul ni, contohlah kan, contoh banyak berlaku lah. Kadang-kadang ada imam dia akan takbir Allahu Akbar, jelas noca je kan, akbar dia baca ni. Satu lagi, kadang-kadang Allahu Akhbar, kha jadi, jelas ni, jelas nyata ni. Kita tahu dah tak betul tu, kita duk ikut juga. Sembahyang kita yang duk ikut tu haram dan batal. Tuan-tuan. Sebab maknanya bila dia tak sah, orang yang ikut dia kan tak sah kan. Maksudnya apa yang dibuat oleh imam ditanggung oleh makmum. Kalau bacaan dia tak betul, tak sah sembahyang, kita ikut dia tak sah. Kalau kita turut juga, tak ada faedah sembahyang kita. Bahkan haram. Perbuatan kita dalam keadaan tak ada faedah. Kita melakukan sembahyang dalam keadaan yang memang tak dipandang oleh Allah. Bahkan perbuatan kita tu haram lah, tak ada apa-apa lah benda tu. Jangan haram ikut sebenarnya. Jadi berkaitan dengan rukun, makmum tanggung. Kalau tertinggal sujud sahwi, makmum wajib ikut walaupun dia tak buat. Tapi oleh kerana jemaah ni, maknanya memang disebutkan gitu oleh ulama fiqh kita, kesalahan imam, kesalahan makmum. Dia sama, betul ya. Kalau imam tak sujud sahwi, tuan-tuan, imam tak sujud sahwi, dia naik rakaat tadi kan, dia lupa. Patutnya dia sujud sahwi, tapi dia pun lupa nak sujud sahwi. Makmum sunat sujud sahwi. Imam lupa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Katalah dia tinggal kunut ke, dia naik rakaat kelima tadi ke, ataupun dia tinggal tahiyat awal ke, dia sepatutnya sujud sahwi lah kan. Tapi dia pun lupa nak sujud sahwi, dia pun bagi salam. Makmum jangan bagi salam, sujud sahwi.
sunat. Tapi kalau imam buat, kita kena buat. Kalau kita tak buat, sembahyang kita batal. Jadi imam ni sebab itulah maknanya imam yang paling penting adalah rukun zahir, rukun batin ni kena jaga sungguh-sungguh. Kalau maknanya rukun batin imam ni tak sah juga, ataupun dia maknanya tengah laju, tuan-tuan dah, tak terikut kita, laju sembahyang kan. Kita nak baca pun tak dan lah. Kita baru baca Fatihah dia sujud dah. Katalah rakaat ketiga kita baru iya kena pun dia sujud dah, tak laju sangat. Kita kata tuan-tuan ni tak ada orang yang khusyuk hati dengan Allah dalam keadaan laju gitu. Ada orang kata kadang-kadang ustaz dia apa panggil, dia asyik dengan Tuhan, dia baca laju kan, merepek kan. Tak betul ya, saya tak terima perkataan tu. Sebenarnya orang yang lagi asyik dengan Allah, dia bukan jadi begitu, bukan laju gitu. Ada itu kat negeri sembilan arwah ataupun orang ni sebenarnya Allah kalau sembahyang tarawih kena dekat, dan padahal khalifah tarikat tu pakai mesjid tu belakang lambang macam-macam lah. Banyak orang ikut dia sebab dia pun orang besar tu dan memang sebut katanya. Tapi orang tu puji-puji dia lah. Tapi bacaan dia suruh bacaan apa sembahyang dia cukup laju. Bila saya ikut tanya anak murid dia tu dan dia kata ustaz Syekh kami di Marizok dia tu. Marizok ni dia baca jadi laju, dia zuk kan. Kalau orang zuk ni Allah dia macam Allah. Ni orang tak zuk dia tu. Dan kita kalau sikit subhanallah ni tak zuk dia tu, dia tak hebat kan. Dia hebat di zikir ni, tasbih lagu putus tasbih. Maknanya orang yang zikir lagu putus tasbih ni tak ada zauk. Tak betul, saya tak terima. Dan orang ada zauk ni bukannya laju, dia semakin tenang. Allah syariat jaga. Bukan bila zauk datang ni laju kelang kabut. Tak ada. Lepas tu maknanya kalau kita zikir, lelah kan kita zikir main-main, maknanya semua tak boleh haram dengan subhanallah sebab tu betul. Dia tak boleh laju tu tak nak Allah Akbar itu tu ya Allah tak punya apa kata tak nak la ilaha illallah ada tu, ada tarekat jadi gitu kan, sesat tak betul kan. Jadi kalau imam laju sangat kan, boleh tak kita mufarakah? Boleh. Walaupun kita tak nampak maknanya dari segi zahir bacaan dia, bacaan kemah dah, betul dah. Tapi kadang-kadang laju kelang kabut dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh keluar. Dalilnya Imam Ghazali lah, Imam Ahmad, abang dia sembahyang Imam Ghazali, Imam Ahmad belakang dia keluar. Bila Imam Ghazali terasa hati tanya mak kenapa abang tak sembahyang ikut saya? Tanyalah abang kamu kata mak dia kan. Mana aku tahu kata mak dia. Jumpa abang ni. Imam Ahmad kata aku nak sembahyang belakang kamu macam mana? Kita nak otak kamu darah tadi. Penuh darah, nampak darah otak dia. Ni orang kasyaf lain tuan-tuan kita tak boleh. Kalau tak ada rasa jangan. Kita nak buat tak boleh tuan-tuan cuma kita boleh tahu bila laju kan, tak tenang, tengok sembahyang rokok pun tak ada, nak baca apa naik apa semua kan. Kalau kita nak mufarakah boleh. Kalau kita dah rasa tak sedap nak ikut imam macam tu kan. Saya banyak kali mufarakah. Kalau saya NRA ke apa semua sebab tu kan, kalau saya sembahyang kadang-kadang saya datang lambat apa semua kan. Saya nak ikut belakang makmum ni kadang-kadang saya cukup takut nak ikut ni sebab banyak pengalaman dah saya. Biasanya kalau saya ikut orang balik kerja kan, kadang-kadang saya terlambat juga nak datang masjid. Banyak kali, bukan sekali dua kali lah, banyak kali dah. Kalau saya ikut orang tepuk belakang, dia satu lagi perkaranya panjang dan sikit-sikit lagi lah nak tuan-tuan dia berkait-kait tu sebenarnya efek kau ni luas sebenarnya. Pertama saya nak sebut dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan lambat, kita biasa kalau lambat kita sentuh makmum belakang kan, yang bangun tu kan. Perbuatan kita contoh imam dah habis sembahyang, jadi ada makmum yang masbuk dia naik, dia ganti rakaat 1 ke 2 kan. Kita baru datang, kita ramai-ramai kita akan sentuh lah. Kebanyakan kita macam tu lah tuan-tuan Baik, sentuh ni boleh sekiranya memang tak ada sahabat kita memang datang seorang, boleh. Tapi kalau ada 2 orang, 3 orang tu ambil sembahyang kat belakang tu, tuan-tuan sentuh makruh. Ni hukum fiqh. Kita biasa 3 orang 4 orang pun batu-batu, kita pun sentuh makmum belakang. Salah perbuatan tu. Sunat afdalnya ialah kita buat jemaah baru, sembahyang baru, bukannya ikut makmum yang sedia ada. Ini disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh tuan guru kita semua lah tuan-tuan tuan guru Ustaz Ahmad Rozaini, Abu Yahya Hamka. Tuan-tuan dengar Abu Yahya Hamka sebut type dalam YouTube tu, hukum makmum mengikut imam masbuk atau hukum makmum mengikut masbuk. Type gitu dia. Abu Yahya Hamka. Dia bukan Abu Yahya Hamka Allah. Abu Yahya apa nama tu? Allah, siapa nama dia tu? Abu Yahya Yahya ke apa? Saya tak ingat nama dia. Lama saya dengar kuliah. Buya.
Buya Yahya asalnya betul nama tu, Buya Yahya. Dia ni ada ulama Indonesia yang sangat-sangat alim dalam mazhab Imam Syafi'i kita Ustaz Abdul Somad tu alim juga. Tapi Buya Yahya ni dia pesantren, dia maknanya dia mengajar budak pondok, jadi detail sikit, dalil dia panjang sikit, dan ingatan dia pun macam Ustaz Ahmad, Ustaz Abdul Somad juga tuan-tuan ni. Jadi disebutkan oleh Buya Yahya. Jadi tuan-tuan kena faham tu. Maknanya kalau kita datang 2-3 orang, afdal pergi belakang buat jemaah baru naik seorang. Jangan kita sentuh orang belakang, kecuali kalau kita seorang sahaja Bahkan kalau kita ada 2 orang paling kurang pun boleh buat jemaah, kita pergi sentuh makmum yang masbuk tu, makruh perbuatan kita dan sembahyang kita dari segi jemaah, mana setengah dari segi jemaah pahala, setengah ulama kata tak ada pahala, makruh dan kita. Dia syarah juga, Buya Yahya ni juga dia syarah juga mengenai dengan ada orang dia sembahyang ini tuan-tuan. Ni berlaku juga tapi jarang-jarang, tapi berlaku. Dia gini, makmum naik 2 orang belakang ni masbuk, sama-sama masbuk Mungkin tuan-tuan biasa dengar perkara ni. Imam bagi salam, ada masbuk belakang 4 orang contoh, masbuk naik 4 orang 4 orang belakang ni, masbuk ni 4 orang ni. Tiba-tiba salah seorang daripada yang 4 orang ni ke belakang, dia ikut pula makmum tu. Dan tengok tak tuan? Dia nak dapat pahala kedua Benda ni berlaku dan banyak berlaku kat Indonesia, dan Malaysia kita pun ada buat. Ada tapi jarang-jarang orang buat. Maknanya 4 orang makmum yang belakang yang ikut imam nombor 1 tadi, kes makmum ni dia nak pahala nombor 2 Kononnya dia nak pahala jemaah nombor 2, dia pun ke belakang, dia ikut pula yang makmum ni, padahal sama-sama makmum ni sebelum ni. Jadi dia ke belakang, dia niat pula nak ikut orang ni. Boleh tak gitu? Tak ada dalil. Tak ada dalil, tak ada sandaran daripada Nabi. Bahkan Buya Yahya jawab juga perkara ni. Dia kata perkara ni perkara yang makruh juga kalau dia buat. Cuma dia tak kata haram tapi tak ada dalil, tak ada sunnah, tak ada sandaran, jangan dibuat. Jangan dibuat gitu. Ada orang buat. Rupanya perkara ni Malaysia jarang, tapi Indon banyak buat. Mungkin ada juga tu guru-guru yang sampaikan perkara ni, tapi kalau kita tengok kepada sandaran ulama, tak ada ulama menyatakan perkara tu boleh. Itu yang perkaranya perbahasan dalam benda ni. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita datang lambat ni, sembahyang belakang 2 orang, 3 orang, sembahyang sendirilah tuan-tuan ni. Itu lebih afdal. Jadi sebab tu saya tuan-tuan, banyak kali kadang-kadang nak ikut orang ni. Kebanyakan kadang-kadang kita, sebab kita hidup di akhir zaman tuan-tuan ni. Bila akhir zaman ni bukan kita nak bersangka buruk, tapi maknanya realiti kita hidup zaman ni, akhir zaman. Tuan-tuan kalau masuk bilik air tuan-tuan tengok ada baldi air Kalau ikut dalam baldi air, tuan-tuan nak hukum baldi air tu air mutlak ke, air musta'mal ke, air najis ke apa? Nak hukum macam mana? Kita mana tahu orang kencing dalam tu dia buat perangai macam mana? Tarik panjut ke mercik, kita mana tahu? Kita tak nampak Ikut asal hukum fiqh, semua air yang kita masuk dalam bilik air dan sebagainya, bila kita tak nampak benda tu, maksudnya tak nampaklah perbuatan musta'mal orang dan sebagainya, tak nampak, kita datang-datang tu memang dah ada air dalam baldi tu, maka asal hukumnya kita kena anggap air tu air bersih. Itu hukum fiqh sebut. Kalau kita kata ni air ni bersih ke tidak bersih, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila berlaku di akhir zaman, saya sendiri pun hukum tu saya tak pegang tuan-tuan. Sebab tu saya kalau tengok ada surah masjid ni, bila dia tak pakai paip air, dia pakai baldi dengan cebok, saya akan jumpa AJK, saya kata pakai paip air. Tu lebih yakin. Sebab kalau baldi ni, sebab apa tuan-tuan? Sebab akhir zaman ni, tuan-tuan yakin tak berapa ramai orang yang faham bab najis ni? Tuan-tuan yakin tak berapa ramai orang yang tahu mengenai dengan air mutlak, kalau celup tangan, tak celup tangan, air tu musta'mal, tak musta'mal, mercik? Yakin tak? Apa ramai orang yang betul-betul masuk bilik air ni, betul-betul jaga air jangan mercik? Yakin tak begitu? Kita hidup akhir zaman tuan-tuan. Orang akhir zaman mata pun yang nak jaga iman, sebagai ilmu, sebagai kepahaman dan sebagainya. Jadi saya pun tak ikut hukum tu. Walaupun masa saya mengaji pondok, mama guru saya kata macam tu. Tengok air ni, yakin maknanya kena kita sangka baik airnya air bersih. Tapi dah akhir zaman kita nak sangka baik susah agak. Jadi kalau saya buang air tu. Bukanlah buang gitu saja, kadang-kadang saya gosok tandas tu. Saya tenih-tenih, saya cucu air, tak bazir pula tuan-tuan. Jadi kita gunalah apa yang boleh. Tu saya tandas bukan saya tandas gitu saja. Saya goncang-goncang dulu, saya buang balik. Takut air najis. Kita mana tahu orang zaman sekarang ni macam-macam keadaan orang masuk bilik air, keluar masuk dan sebagainya. Maka afdalnya biar ada paip air. Paip air tak ada masalah. Paip. Tak ada air tu je ada. Tu tak apa tahu. Tu dah kata apa lah Ikut yakin kita lah. Gitulah tuan-tuan Jadi maknanya akhir zaman ni begitu. Kita nak ikut belakang orang semayang ni pun
Kita nak cari orang yang faham tasawuf, semayang yang betul dan sebagainya itu tak susah. Pengalaman saya itu gitulah. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tak faham saya, ni kenapa Ustaz semayang seorang belakang? Sebab kita semayang ni tuan-tuan bukan ada orang ikut main ikut je. Kita fikir semayang ni, orang yang semayang ni, kita nak tahu semayang ni sampai kita tak nak oleh kerana sangkut ni kita sangkut. Kita tak boleh main-main dulu semayang ni. Kita tak nak sekadar kita nak kejar pahala jemaah, tapi kita main ikut orang sembrono gitu saja. Terutama kalau RNR tuan-tuan. Kalau orang jumpa saya kat RNR, jarang orang akan nampak saya semayang jemaah. Saya bukan tak nak ikut, tapi berkali-kali dah saya ikut. Kebanyakan orang semayang RNR ni, kebanyakannya memang laju. Sebab dia orang nak kejar kan. Dia orang nak kejar perjalanan apa semua. Semayang dia orang ni tak tahulah macam mana. Kita dah biasa gini tuan-tuan. Sebab tu kalau saya pergi RNR, biasa kalau ada imam depan tu, saya takkan ikut lah. Dah banyak kali kena dah. Bila saya ikut, saya terpaksa mufarakah balik. Dan bila saya mufarakah, saya akan nampak semayang seorang lah. Imam dah sujud, saya mesti berdiri. Sebab kita baca dengan keadaan kita nak menghayati apa semua. Macam kita semayang biasa ni. Jadi kadang-kadang dia orang ni nak laju, kejar jamak dan sebagainya tuan-tuan. Kalau saya berada saya ke depan. Tuan-tuan yang faham perkara ini, tuan-tuan ke depan. Jangan rasa ala ustaz maknanya saya ni bukan yang terbaik. Dah zaman sekarang ni tak ada gitu. Zaman sekarang ni susah nak cari yang baik. Tuan-tuan lah yang baik. Bukan kita nak bangga diri tak apa semua. Kita hidup akhir zaman. Kalau tuan-tuan hidup zaman Imam Nawawi, ulama ramai. Anak murid beratus-ratus ribu ni kuliah ni tuan-tuan dah. Kalau tuan-tuan katalah Imam Nawawi punya zaman, Imam Syafi'i duduk zaman kita ni, kalau semayang RNR tak apalah tuan-tuan kata tak naik lah sebab zaman tu ulama ramai, zaman tu orang pandai ramai. Kita zaman sekarang ni tuan-tuan, orang kuliah pun maknanya tak ramai, yang hadir pun nak faham betul-betul pun kadang-kadang tak apa nak faham. Jadi maksudnya situasi kita akhir zaman ni tuan-tuan, jadi kita nak kata kau naik lah. Kadang saya banyak kali lah kau naik lah. Dan sekali kita jadi tak tenang hati. Dan kali kita lah naik tuan-tuan, tuan-tuan lah naik. Tuan-tuan bawa amanah daripada Allah. Itulah tuan-tuan ya. Jadi semayang ni kita bukan sekadar nak buat, tapi kita nak Allah terima. Kita tak nak sangkut esok di akhirat kelak tuan-tuan ya. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan. Jadi mengenai dengan pembicaraan kita tadi, semayang ni mesti boleh beza rukun dan sunat dan sebagainya, supaya dari segi syaraknya sudah sah dan batin apa semua tu, ayat tu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi nombor satu, fiqh kena sah dulu lah. Kalau zahir sah, barulah batin sah. Kalau zahir awal-awal lagi wuduk tak betul, rukun tak betul dan sebagainya, maka khusyuk macam ada pun memang tak sah lah. Jadi nombor satu, kulit dulu, kemudian baru ada isi tuan-tuan ya. Jadi sekali yang baik itu semua datang daripada Allah, dan Allah beri kita kefahaman yang baik, kita boleh amalkan, kita boleh jadi khalifah ataupun menjadi ketua kepada masyarakat. Tuan-tuan tu bawa semayang yang baik, bawa di mana-mana pun tuan-tuan bawa lah semayang-semayang yang Allah redha tuan-tuan. Bila kita semayang kita ni betul, maka orang lain akan dapat syafaat daripada kebaikan kita lah tuan-tuan ya. Jadi saya mohon maaf kekurangan saya berikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.